أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi beri izin kepada kita, beri peluang kepada kita untuk sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah. Dalam masa yang sama, kita tak sabar nak menunggu satu bulan yang penuh dengan keberkatan, yang insya-Allah kita termasuk di kalangan mereka yang sempat dengan Ramadan, sempat dengan kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, dan sempat mendapat malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 malam, insya-Allah. Kita masuk tajuk yang baru pada malam ini, iaitu riba hutang. Muka surat 1300, yang mana kita masih lagi buat tajuk yang besar tentang riba. Kita bincang tentang muamalah dan dia bincang tentang jual beli. Kemudian dia masuk tajuk riba. Di sana ada riba yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu riba yang melibatkan nasiah, tempoh, ataupun satu lagi yang disebut sebagai riba fadl, riba yang ada lebihan. Di sana kita dah baca riba fadl, kemudian riba nasiah, kemudian riba yad. Itu dalam bahasa Arab. Pada bahasa Melayunya, riba dalam bentuk tambahan, yang kemudian maknanya mah dengan mah mesti sama timbangan, tiba-tiba ada lebih, maka dikira lebihan itu adalah tambahan. Kemudian nasiah ni tak boleh secara bertangguh mesti bayar on the spot. Waktu telah kita bincangkan. Yang ketiga, mestilah yad, riba tangan, maksudnya ambil secara langsung, bukan sahaja selesai masa-masa akad, penyerahan pun mestilah diselesaikan masa akad tersebut. Kita dah bincang panjang, kemudian kita masuk tajuk yang baru, riba hutang. Inilah yang menjadi dilema ataupun perkara yang selalu dibincangkan, tajuk riba hutang ini, yang hampir semua orang terlibat. Start je nak beli motor, dia mari lalu dah. Baru tingkatan nak beli motor, mari lalu dah buat hutang. Sampai kan habis belajar je di kimoflis dulu. Sebab apa? Sebab tak ada pekerjaan, dan mai sama hutang banyak lah, PTPTN dan seumpamanya. Di hutang-hutang ini dia perlulah kita belajar supaya kita tak terlibat dengan riba. Hukum belajar bab ni dia jadi wajib lah. Sebab kita semua berhutang. Sesiapa saja berhutang wajib belajar fiqh bab berhutang, sebagaimana yang kita sebut sebelum ni, wajib bin had. Mana keadaan dia itu menjadikan wajib dia belajar bab hutang, dan supaya dia tidak terjerumus ke dalam bab riba. Riba hutang ialah apabila seorang meminjam
sejumlah wang daripada seseorang untuk tempoh tertentu, dan dia perlu memulangkan bersama bayaran tambahan yang ditetapkan. Ada bayaran tambahan. Ataupun dia memberi piutang bayaran tertentu sebagai faedah atau keuntungan sehingga dia memulangkan semua wang yang dipinjam. Maknanya dalam bentuk faedah pun boleh dikira sebagai riba. Faedah ni kadang-kadang berbentuk manfaat, boleh dijadi dalam bentuk riba. Contoh mudah, nanti dia akan lebih banyak contoh. Mumi pinjam aku 1 riyal dengan syarat kena guna motosikal ni setahun, contoh. Ataupun sehingga membayar habis. Jadi beri guna motosikal tu dengan sebab hutang tadi boleh jadi riba dalam bentuk manfaat. Urus niaga seperti inilah sebenarnya yang menjadi tumpuan nas-nas syarak, dan amalan inilah yang cuba dihapuskan. Riba yang sering diamalkan oleh masyarakat jahiliyah tidak berbeza sama sekali dengan urus niaga seperti ini. Oleh kerana itu ada segelintir pihak yang cuba memutabelikkan hakikat sebenar. Hari ini ramai yang terlibat. Menurut mereka, riba adalah salah satu cara mengaut keuntungan. Tiada beza antara riba dengan jual beli. Atas dasar ini, ayat akan menegur sikap mereka yang cuba memutabelikkan ini. Malah Al-Quran menyifatkan mereka sebagai rosak dan gila kerana salah faham atas dosa ini. Perbandingan yang mereka lakukan tidak betul. Al-Quran mengancam mereka dengan hukuman yang berat dan siksaan kekal di dalam neraka. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina takhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini ayat riba yang jadikan dalil mereka yang berhujah bahawa riba ni satu keperluan dan dalam bentuk urus niaga. Kalau kita tengok sirah Nabi ketika mana Nabi berhijrah ke bumi Yasrib mula-mula sekali, Nabi, antara yang Nabi bina yang mula-mula sekali ialah pasar. Setelah mana sahabat Nabi yang berniaga dekat pasar orang Yahudi itu, dia diganggu dengan tali kemahnya dikerak dan seumpamanya. Akhirnya Nabi pergi satu tempat sekarang ni yang dinamakan Suk Manakhah. Suk Manakhah pun tak ada dah sekarang ni, dan siapa pergi dekat Masjid Nabawi tu tinggal tapak sahaja. Jadi Nabi Kaabah ni tempat tinggi sikit ni, ini adalah pasar orang Islam. Tidak akan berlaku riba pada dia. Maknanya orang Islam tidak akan beramal dengan amalan riba. Jadi boleh berniaga dengan baik tanpa ada unsur riba. Orang Yahudi yang asalnya dia menjalankan riba di antara dengan orang bukan Yahudi. Maksudnya sesama dia dapat riba, tapi dengan orang Islam, dengan orang lain dia buat riba. Dan dia sebut bahawa riba dengan jual beli ni sama je. Sebabnya dia beri modal, dia kononnya nak mengelirukan dalam bentuk pinjaman. Baliklah semula sekali dengan untung sikit. Pinjam 100, dia berilah untung, berilah bayar mula 110 riyal. Apa salahnya kalau mengguna duit tu untuk buat niaga? Tapi ia bukan atas nama pelaburan, tapi atas nama pinjam. Namun lambat bayar, apa salahnya tambah pula 10 riyal lagi. Dia kawan ni macam niaga lah. Dia mengelirukan. Bahkan sekarang ni pun kalau orang terang keperluan riba, perlu cah tu cah ni dan seumpamanya, akhirnya nampak macam riba ni comel. Tapi apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 275,
alladzina ya'kuluna riba, mereka yang makan riba tidak akan bangun dari kubur mereka pada hari kiamat melainkan seperti mana bangunnya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung hayat. Yatakhabbatu syaitanu minal mas, macam orang kena rusuk syaitan. Ini macam keadaan orang gila. Keadaan itu adalah kerana sesungguhnya mereka telah berkata, innamal bai'u mislur riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, sama je macam riba. Riba ni sama je macam jual beli. Padahal Allah wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh itu siapa yang telah sampai kepadanya peringatan daripada Tuhannya lalu diberhenti daripada mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya dan dia tidak boleh dituntut lagi. Urusan terserah kepada Allah untuk mengampunkannya atau tidak. Sebaliknya orang yang kembali melakukan riba, maka mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalam. Riba boleh dikatakan sebagai dosa besar kerana ada ancaman yang disebut dalam ayat Quran. Jangan main-main. Kadang kita kena cek anak kita buat pinjaman tu patuh syariah ke tidak. Kerana bila ada je unsur riba, automatik keberkatan tak ada pada perkara tersebut. Dia bukan mutu saja kalau anak kita, contohlah nak pindah rumah baru, nak rumah sewa, kadang-kadang dia terpaksa buat pinjaman untuk beli perabot, TV dan seumpama. Hak tu pun kena minta dia cek, tanya patuh syariah ke tidak, riba ke tidak. Soalan tu wajib tubik daripada mulut anak-anak kita supaya terselamat daripada pakej-pakej yang ada riba. Bahkan kalau kita beli kereta pun ada insurans yang pertama tu kena insurans konvensional comel pun. Tapi sebenarnya kita kena ambil yang ada yang patuh syariah supaya barang kita tu berkat dan kita tak terjerumus ke dalam perkara yang boleh melibatkan dosa-dosa besar. Amaran keras yang disebut dalam ayat ini, orang yang kembali kepada hal riba ini, mereka itu akan ahli dikira sebagai ahli neraka dan kekal di dalam. Ayat ini jelas mengharamkan segala bentuk riba tanpa beza sikit ataupun banyak. Ayat ini juga mengajak manusia supaya menghentikan amalan ini dan memberi amalan keras jika kembali melakukannya. Secara tidak langsung ayat ini menjelaskan perbezaan yang amat besar antara riba dan jual beli. Perbezaan yang utama adalah halal dan haram. Dulu kerajaan Kelantan ini yang disebut semua. Bila ambil alih je Kelantan 1990, transaksi gaji apa semua tu pindah ke bank Islam. Kerana ketika itu tak banyak bank yang boleh buat transaksi patuh syariah. Cuma sekarang ni banyak dah. Antara bank yang paling patuh syariah ialah bank rakyat. Bank rakyat ni setakat saya duduk ngaji, duduk belajar, duduk pergi kursus seminar tu, dia antara bank yang memang dia fully, dia tukar habis sistem dia tu mengikut kaedah pinjaman yang ada dalam Islam. Ada pun bank-bank lain, dia proses dia panggil Islamisasi. Mana produk yang bukan Islam dia pun ubah-ubah modify jadi patuh syariah. Patuh syariah maknanya bila ada je panel patuh syariah, tak perlulah kita rasa ragu. InsyaAllah kita terkeluar daripada orang yang bermain dengan unsur riba ini. Khususnya ayat-ayat riba ditujukan kepada orang yang benar beriman. Kata-kata berunsur ketakwaan amat memberi kesan kepada jiwa mereka. Mereka diperintahkan supaya jauhi riba sama sekali tanpa ragu-ragu dan berkeras. Malah menjauhi riba menjadi tanda sahih dan wujudnya iman. Kemudian dibawa ayat lagi. Ini sebenarnya sambungan daripada ayat ni lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah
saki-baki riba yang masih ada pada orang berhutang, jika kamu orang-orang yang beriman. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Ni ayat ni kerah. Jika kamu tidak lakukan perintah ini, maka ketahuilah bahawa kamu akan menghadapi peperangan daripada Allah dan Rasulnya jika kamu bertaubat. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Maka jika kamu bertaubat, maka kamu berhak mengambil modal harta kamu dalam keadaan kamu tidak menzalimi sesiapa, dan kamu tidak dizalimi oleh siapa. Jika ada orang yang berhutang, wa in kana du usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika ada salah tekan. Dan jika ada orang berhutang yang kesusahan tidak mampu membayar hutang, maka berilah tempoh kepadanya sehingga dia senang dan mampu membayar. Perbuatanmu bersedekah kepada orang yang berhutang yang susah dengan cara kamu menggugurkan hutangnya adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui ia lebih baik bagi kamu, maka lakukanlah. Ni ayat di mana bila orang berhutang, ketika itu adanya riba, kemudiannya bila diharamkan riba, maka minta balik hutang saja. Bunga-bunga tak payah ambil. Dan dalam ayat ni juga menggalakkan supaya laksaikan terus hutang tu, maknanya dia panggil qara' hasan, ataupun kaedah dia ialah terus menghalalkan hutang orang lain, yang mana orang tu orang yang susah. Orang susah ni kita disunatkan hapuskan terus hutang ni, sebagaimana yang disebut, dan dikira itu yang lebih baik bagi kamu. Masalahnya orang senang hutang dah ingat, lepas tu tak bayar-bayar, itu jadi masalah. Kita nak cover fikir pun malu juga. Jadi hal tu perkara yang perlu diselesaikan segera. Menurut Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Ibn Katsir, Allah berfirman memerintahkan hamba-Nya yang beriman supaya takut kepadanya, melarang mereka supaya tidak melakukan perkara yang mengundang kemurkaannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini ayat tadi lah ni. Daripada ayat itu, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Wa daru ma baqiya minar riba. Mereka perlu takut dan sentiasa merasakan kehadirannya setiap kali mereka melakukan sesuatu, dan tinggallah, jangan menuntut lagi saki-baki riba. Tinggallah bayaran tambahan yang kamu letakkan pada modal yang diwajibkan kepada orang lain selepas kamu dengar amaran ini. In kuntum mu'minin, jika kamu orang beriman, jika kamu mengimani syariat Allah yang telah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba dan sebagainya. Ada syarah balik ayat ni. Ayat 278 ini ditujukan kepada orang beriman supaya takut dan bertakwalah kepada Allah. Tinggal terus saki-baki riba, tak kira sikit ke banyak, sekiranya kamu beriman, yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibawa lagi, kitab kita Fiqh Manhaji ni bukan kitab tafsir, tapi dalam bab ni dia huraian panjang sikit. Nak sebutnya, bab riba hutang ialah satu perkara yang besar yang perlu kita fahami daripada nas yang mudah yang kita faham. Menurut Zaid bin Aslam, Ibn Jurayj, Muqatil bin Hayyan dan As-Saudi, ayat ini turun mengenai Bani Amr bin Umar daripada Bani Saqif dan Bani Al-Mughirah daripada Bani Makhzum. Mereka mengamalkan riba pada zaman jahiliyah. Bila Islam datang dan mereka memeluk Islam, Bani Saqif minta riba daripada mereka, lalu mereka bermusyarat. Bani Al-Mughirah berkata, kami tidak akan amalkan riba pada zaman Islam. Lalu wakil Mekah iaitu Attab bin Usaid menulis mengenai perkara tersebut kepada Rasulullah, dan turunlah ayat ini. Rasulullah pun menuliskan ayat ini kepada mereka. Rasulullah SAW.
Ni antara asbab turun ayat itu. Turunnya ayat 278 sehinggalah ayat seterusnya. Oleh itu mereka berkata lagi, kami bertaubat kepada Allah dan kami tinggalkan caki-baki riba yang masih ada. Lantas mereka semua menjauhi riba. Mengenai ancaman keras yang diberikan kepada mereka yang mengamalkan riba selepas amaran ini, menurut Ibn Jurayj, Ibn Abbas berkata ketika menafsirkan ayat, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan, yakni peperangan daripada Allah dan Rasul. Menurut riwayat Rabi'ah bin Kasum daripada ayahnya, katanya pada hari kiamat kelak akan dikatakan kepada orang yang mengamalkan riba, ambillah senjata kamu dan bersedia untuk berperang. Kemudian dia membaca ayat fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasul. Maknanya dalam tafsir Ibn Abbas menyatakan berlaku sungguh perang dengan Allah ini di hari kiamat, tapi dalam bentuk menghinakan mereka. Kerana di hari kiamat ini mereka tidak ada apa pun, nak senjata ke apa ke, tapi disebut kepada mereka supaya mereka ini yang terlibat dengan riba ini merasa hina kerana perbuatan mereka di dunia dulu beramal dengan riba. Ibn Abbas berkata lagi, siapa yang masih mengamalkan riba dan tidak mahu menjauhinya, maka perintah umat Islam berhak meminta dia bertaubat. Jika dia tidak bertaubat, pemerintah berhak memenggal tengkuknya. Ini antara pandangan yang berat yang kita boleh baca daripada tafsir Ibn Abbas. Maknanya boleh halal darah dia sekiranya dia tidak bertaubat daripada riba. Dia sama macam orang beramal dengan sihir. Sihir sama juga. Kita minta dia bertaubat, dia tak mau bertaubat, akhirnya boleh jatuh hukum bunuh. Menurut Qatadah, seperti yang kamu dengar, Allah memberi amaran untuk membunuh mereka, dan Allah meletakkan mereka sebagai orang yang tidak baik walau apa pun yang mereka lakukan. Oleh itu janganlah kamu campur adukkan jual beli kamu dengan riba, kerana Allah telah memperbanyakkan benda yang halal, dan janganlah kamu melakukan kesalahan terhadap Allah dengan sengaja. Ini daripada Qatadah. Ini kita boleh jumpa dalam kitab tafsir. Qatadah, ada nama Mujahid, ada nama Ibn Abbas dan seumpamanya. Ini disyarah lagi. Allah memberi daripada Rabi' bin Anas, Allah beri amaran untuk membunuh orang yang mengamalkan riba. Riwayat Ibn Jarir dalam tafsir Ibn Katsir. Ini dibuat kesimpulan. Apa yang dikatakan oleh tokoh ulama Hafiz yang agung ini, iaitu Imam Ibn Katsir, merupakan perkara yang dipersetujui oleh kalangan para pentafsir, kerana ia bertepatan dengan apa yang dinyatakan oleh para ulama silam. Jelas ayat ini mengharamkan riba sedikit maupun banyak semenjak zaman nubuwah lagi, daripada generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Perkara ini difahami dengan yakin tanpa sebarang kesaksian. Inilah yang difahami oleh umat Islam sejak zaman Nabi, daripada generasi ke generasi, zaman ke zaman. Dia macam buka kelas tafsir pula, sebab nak beri faham kepada kita ayat yang disebut daripada surah Al-Baqarah, pengharaman riba ini suatu perkara yang qat'i, yang jelas, sama ada dari sudut dilalah, dalil dia, ataupun sabit dia, subut dia, maknanya daripada ayat Al-Quran sendiri. Mana siapa satu peringkat, ada ulama meletakkan yang buat riba ni, kalau dia tak bertaubat boleh jatuhkan hukuman mati. Kerana perkara ini perkara yang sangat besar, walaupun dia beramal dengan sikit ataupun banyak. Adapun tentang dosa besarnya telah jelas, kerana di sana ada amal keras daripada Allah akan dikembang ke dalam neraka. Yang disyarah lagi, perkataan ma wadaru ma baqiya minar riba. Ma tu yang dimaksudkan tu apa saja tu
dalam ayat ini bagi mereka yang memahami bahasa Arab merujuk kepada semua jenis riba, walau sekecil mana sekalipun jumlah. Maknanya hak kecil ke hak besar ke tetap kena hindarkan. Walaupun sekadar 1 dirham ataupun sehingga 1 juta dirham. Orang faham akan memahami bahasa Al-Quran. Dan juga firman Allah, falakum ru'usu amwalikum, berhak mengambil modal harta kamu. Maknanya tidak dibenarkan sebarang bayaran tambahan dikenakan atas modal pemiutang, walau sekecil mana sekalipun jumlahnya, kerana hak yang diberikan kepadanya hanyalah mendapat semula modal. Dan dijelaskan la taslimuna wa la tuslamun, maknanya tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi. Dengan mengambil alih daripada modal kamu juga tidak dizalimi. Dengan modal yang kamu dikurangkan, malah kamu berhak mendapat jumlah yang kamu diberikan. Ayat ini juga mengandungi unsur nasihat supaya manusia jauh daripada riba dengan cara yang mudah diterima walaupun oleh pemerintah, dengan menyebut, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada kamu, kemudian diikuti dengan jika benar kamu orang yang beriman. Dan diberitahu ada lagi dalil-dalil yang lain, dan ini di antara hadis yang disebut berkait dengan riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba. Laknat ni jauh daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pemakan riba mendapat laknat, pemberi riba mendapat laknat, penulis riba pun dapat laknat, dan dua orang saksinya juga dapat laknat. Baginda juga bersabda, mereka semua adalah sama. Maknanya mereka ni bersubhat dan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebut dalam hadis tadi. Dalam jual beli ini sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dia sebenarnya seorang lelaki bersama dengan dua orang saksi, dua orang wanita dalam bab muamalah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Jauhi 7 dosa besar yang boleh memusnahkan. Pada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah dia? Baginda menjawab, pertama mensyirikkan Allah, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Kecuali dengan kebenaran ni dengan perang. Dengan perang berjihad di jalan Allah, maka dihalalkan untuk membunuh orang yang menentang Islam ketika jihad. Dan menuduh wanita-wanita yang suci, ni yang kebenaran. Makan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri dari perang, dan menuduh wanita-wanita yang suci beriman lagi tidak mengetahui perkara yang dikeji dengan tuduhan zina. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari daripada medan perang, itu pun dikira dosa besar. Di sini disebutkan kecuali dengan kebenaran, maksud jika dia dibunuh kerana jenayah yang dilakukan dan dia dihukum bunuh oleh syarak kerana jenayah tersebut, barulah disebut sebagai dengan kebenaran. Bil haq, bukan kebenaran maksud dia izin,
Kita kalau sila mendapat kebenaran, maknanya sila mendapat izin. Ini illa bil haq, dengan cara yang benar, maksudnya dengan pengadilan, sama ada berperang ke atau dijatuhkan hukuman mati ke dan seumpama. Melarikan diri dari medan perang, maksudnya lari daripada medan perang ketika berhadapan dengan orang kafir. Disyarah lagi hadis ni, menuduh wanita-wanita yang suci yang beriman dipanggil afif, iffah. Setiap wanita ni asal dia adalah iffah. Jadi dilarang menuduh wanita buat tuduhan zina yang dinamakan qazaf. Qazaf ni tuduhan orang perempuan yang baik dengan tuduhan zina. Dia boleh tuduh dengan zina dengan pelbagai keadaan. Dia tak semesti khabar mu berzina, tak semesti. Dia boleh jadi khabar mu tidur dengan laki suami orang. Dia tak sebut pun berzina, tapi dengan ayat tu dia fahami dia telah berzina. Jadi perkara tersebut merupakan dosa besar dan dia ada hak qazaf, kena bawa saksi. Hadis riwayat Ibn Abbas, Nabi SAW bersabda, apabila zina dan riba menzahirkan diri di sebuah kampung, mereka sebenarnya telah membenarkan diri mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain disebut, apabila zina dan riba menzahirkan diri di sebuah kampung, Allah telah mengizinkan supaya kampung tersebut dibinasakan. Di hadis ni sudah cukup untuk menjelaskan keburukan riba. Sudah cukup untuk kita menjauhi riba apabila semua mereka yang terlibat urusan riba dilaknat, dijauhkan daripada rahmat Allah. Dan amalan riba disenarkan sebagai jenayah berat, dosa, keburukan dan penustaannya tiada yang menimpai kecuali jenayah menyekutukan Allah, iaitu pembohongan dan kesesatan yang paling dahsyat. Dan jenayah sihir, iaitu perbuatan menipu, memperdaya dan menganiaya dan lain-lain jenayah berat. Mana kedudukan riba ni setara dengan perbuatan-perbuatan dosa besar yang disebutkan tadi. Malah terbukti paling nyata bahawa riba adalah amalan paling buruk yang dilakukan oleh manusia apabila dia dihubung kaitkan dengan zina. Jenayah menceroboh kehormatan dan merosakkan individu dan masyarakat yang tiada tandingannya. Malah kedua-duanya menjadi asbab sebuah masyarakat dimusnahkan. Atas dasar ini, umat Islam ijma' bahawa riba dan urus niaga berlandaskan riba adalah haram, tergolong dalam dosa besar yang menjadikan pengamalnya fasik. Malah Allah juga tidak menerima amalan-amalan baik mereka yang terlibat dengan riba, sehinggalah mereka bertaubat dengan sebenar-benarnya, taubat nasuha daripada tindakan mereka menerima atau memberi riba. Bahkan semua syariat Samawiyah yang diturunkan sebelum Islam juga mengharamkannya. Kitab yang diturunkan tanpa sebarang salah turut menjelaskan bahawa sebab yang melayakkan Bani Israel menerima laknat, azab, kesengsaraan, bencana adalah kerana dosa yang mereka lakukan, terutama riba, sedangkan mereka dilarang mengamalkannya. Sebelum baca ayat ni, ayat ngelah ni, sekiranya kita lihat balik dari sudut ilmu ekonomi pun, riba ni boleh menghancurkan ekonomi sesebuah tempat kalau diamal. Kalau kita tengok sistem riba yang diamalkan di peringkat dunia pun, mereka telah beralih dah kepada sistem Islam. Kerana riba ni boleh menjatuhkan sesebuah negara dengan sebab riba. Dia berbeza dengan pelaburan. Pelaburan ni ada risiko untung rugi, masing-masing perlu menanggung kerugian sekiranya rugi, dan masing-masing akan berkongsi untung sekiranya untung. Tapi riba ni dia duduk saja goyang kaki masuk dulu. Dia hanya sediakan duit saja, menyebabkan orang yang memberi riba ni automatik dia tak ada unsur nak berniaga ke, dan dia hanya sediakan duit saja.
Daripada keuntungan harta angin yang disebut sebagai bunga dan seumpamanya dia buat operasi tu. Sama ada kalau kita dengar jenis alung, kak long apa semua tu, dia ada samsen-samsen pula yang mari ukur dan seumpama supaya bayar hutang sekali dengan bunga. Maknanya bunga tu jadi wajib bayar. Yang disebut riba tu, kerana itulah keuntungan harta angin yang dia buat. Dia cari orang susah payah ni terpaksa berhutang dengan target boleh dah bayar bulan seterusnya. Sudah dah bayar, ganda pula 50 riyal. Saya pernah cerita, ada orang hubung saya, sebab nak pinjam RM200. Saya kata buat apa, nak bayar ke Alu. Kerana cerita dia panjang. Dia dah bayar, dia kerja tukang masak, dah bayar motosikal. Sepatut bayar 200 sebulan, tapi dia ada PT 150 dah. Maka dia pinjam dengan Anu kata bulan depan bayarlah 250 sekali dengan bunga. Dia pinjam 200 sekali dengan bunga, jadi 250. Jadi dia dapat je 200, dia dah bayar bulan depan tu dah cukup pula 50 riyal lagi, sebab gaya pembelanjaan dia sama. Akhirnya hak bahagian bunga saja je hidup bayar 50 riyal. Hak modal tak bayar. Tak tahu nak keluar daripada serka berpusingan hutang tu. Akhirnya dia nak kena cari berhutang dengan orang lain supaya dia damai. Wallahu alam kerana kesudahan dia, sebab saya tak bantu dia, kerana boleh jadi dia mungkin ada sebab-sebab lain lah. Takut dia berhutang dengan alung banyak lah, tapi dia sebut angka yang sikit. Tapi dia boleh jadi akan pusing-pusing. Akhir sekali dia dah selesai dah bayar modal tu, tapi duk bayar bunga je. Boleh jadi gitu. Dengan keadaan tu, agak-agak orang yang susah makin susah ke, orang senang makin senang. Dia akan buka jurang yang sangat besar, yang akhirnya boleh meruntuhkan masyarakat. Orang yang dianiaya, dizalimi sangat ramai, dan akhirnya boleh runtuh sebuah ekonomi tersebut. Sebab itu diharam, antara hikmah diharamkan riba. Sebab dinamakan riba ni lawan perang, istihad perang dengan Allah. Bila saya belajar bab muamalat ni, masa saya mengaji di Jordan tu, disebut antaranya apa-apa yang disebutkan hak Allah, dia melibatkan hak umum, hak masyarakat. Sebab tu hak umum, hak masyarakat ni disebut dalam fiqh sebagai hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang bunuh seorang sama macam bunuh orang. Sebab apa? Bila seorang kena bunuh tanpa kebenaran, tanpa dan secara hak yang benar, maka kita seperti memberi rasa takut seluruh rakyat. Contoh tiba-tiba kita bunuh orang seorang depan kita, jadi orang lain dia takut habis, nak keluar rumah apa semua, takut kena bunuh macam orang. Bila dia melibatkan masyarakat je, dia jadi hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia jadi hukum dia sangat besar. Samalah macam riba. Siapa yang beramal dengan riba, dia melibatkan keruntuhan satu masyarakat, dia seperti istihad perang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu harta awam, harta umum ni dia kategori besar sebenarnya. Tapi dalam bab keampunan, dia hanya perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh, kalau berlaku dia panggil yang berlaku, dia ada sebab-sebab yang boleh sebuah kumpulan itu istihad perang dengan pemerintah bila ia tak setuju. Jadi bila ia tak setuju, berlakulah rusuhan, ramai mati dengan sebab rusuhan tersebut. Dalam kes itu dia tidak dikenakan qisas. Sebab apa? Dia melibatkan hak orang ramai. Tapi kalau dia bunuh secara individu, dia kenakan hukum qisas. Sebab tu dia ada perbahasan dia yang panjang. Seorang bunuh ramai, tetap kena hukum mati dia seorang. Kalau ramai bunuh seorang pun sama juga. Pada zaman Sayyidina Umar pun berlaku, 5-6 orang katok seorang mati. Dia cek-cek masing-masing ada saham. Jadi 5 ataupun 6 orang tu semua dijatuhkan hukuman mati.
dengan sebab nyawa satu. Maknanya sebab apa hukuman qisas ni? Qisas ni dia hak Allah Subhanahu Wa Taala nak jaga masyarakat keseluruhannya supaya rasa selamat. Begitu juga hudud yang disebut hudud mencuri dan hudud mencuri, dia sama juga. Kerana kalau biar je orang hak mencuri ni, biar orang curi suka hati, dia jadi tak tenteram, maka disebut hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita curi, bukan kalau kita curi, kalau orang tu curi, nah, dia pulangkan barang tu sebelum didakwa, sebelum direport, maka boleh gugur hak qisas, ataupun bukan hak qisas, hak curi tu. Sebab apa? Sebab dia bermula daripada dia start dakwa je, dia nak kembali dah. Sebab di situ termasuk hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita bicara, kalau sesat dua mahkamah, sesat masalah. Tapi kalau nampak degil sangat bicara, kalau kena Islam, kena dekat tangan, tu hak potong tangan, hak mencuri yang ada dalam Islam. Kalau kita belajar bab fiqh jenayah, fiqh dalam bab jenayah, kita akan dapati dibicara ni hak Allah ke hak manusia? Hak Allah ke hak manusia? Hak Allah merujuk kepada awam, hak manusia ni melibatkan peribadi. Contoh, kena pulangkan balik harta yang dicuri. Tu kena pulangkan balik. Dia tu hak sesama manusia wajib dipulangkan balik. Hak Allah sebab dia bertaubat sebelum daripada dia direport tu, maka hak Allah tadi dimaafkan, dia tak kena hudud. Tapi lepas dia direport kepada pemerintah, pemerintah kena ambil kira hak Allah juga, sama kena selesaikan juga barang yang dia curi itu kena serah balik. Jadi riba ni hak Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia melibatkan masyarakat akan terkesan dengan amalan riba, dan dia diterima sebagai suatu perkara yang besar, supaya kita ni dijauhkan daripada amalan riba ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang kita sambung pada ayat ini, dan dia lebih kepada pandangan yang akhirnya tutup dalam tajuk kita, iaitu riba dalam bab hutang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.